Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Baik, ahlan wa sahlan bikum ila jami' al-tullab للسنة الثانية بكالوريوس الشريعة وصناعة الحلال بكلية الشريعة والقانون. طيب، نلتقي مرة أخرى بعد قضاء العطلة الطويلة لمدة شهرين. ففي هذا السمستر يسر الله لنا أن نلتقي مرة أخرى لمادة صلفك الثاني. طيب، طبعا في هذه المحاضرة الأولى لا ندقق لا نتعلم الموضوع بالتفصيل، ولكن أريد أن آخذ هذه الفرصة لتوضيح المادة، لتوضيح إليكم ما يتعلق بالمادة، من خطة المادة، نتعرف على خطة المادة وكذلك الموضوعات التي سوف ندرس في هذا السمستر. طيب، وكذلك الأمور المتعلقة بهذه المادة. طيب، أولا ننظر إلى هذا. أوكي، هذه هي الخطة الموجزة. هل تستطيع أن تنظر إلى هذه الخطة أيها السادة؟ Can you see this word clearly? boleh. نعم Ustaz. Baik, هذا هو course teaching plan. Apa yang kita akan belajar sepanjang saya inilah untuk subjek ini. Usul fiqh tsani. LBC 2022. وهذه المادة تعتبر من مادة إجباري، مادة إجباري ودي بروجرام، ويحتوي على ساعتين معتمدة. 2 jam kredit bermaksud ساعتان للكلية وساعتان للمناقشة، فصل المناقشة. طيب، ما هو الأهداف من دراسة هذه المادة؟ طيب، أولا to explain the methods of Islamic jurisprudence in deriving the Sharia rulings. methods، طرق استنباط الأحكام. طيب، ثانيا identify the methods of deriving the Sharia rulings based on juristic opinion. And ثالثا relate the method of deriving the Sharia rulings with the contemporary fiqh issues. طيب، هذه هذا هو objective. إذا كان بالعربية هذا توضيح مناهج أصوليين في استنباط الأحكام. في السمستر الماضي درسنا عن أصول الفقه الأول، ولكن ندرس فقط عن أدلة الأحكام. Kita belajar tentang adillatul ahkam, ada yang muttafaq alaiha, ada yang mukhtalaf fiha. Siapa ingat lagi sumber-sumber hukum yang kita belajar saya lepas? Quran, Sunnah, Ijma', ayat. Lagi? Ada adillah mukhtalaf fiha apa? Istishab, istihsan. Insan. Mursalah. Masalih mursalah. Tadbir Syariah. Lagi? Sudut ra'at. Urf wal 'adah. شرع من قبلنا. Satu lagi? Qaulus sahabi. طيب، لعلكم تفهمون جيدا كل هذه الأدلة. Sebab tu dalam soalan final pun dia bentuknya ialah bentuk qadaya al-mu'asirah. عليكم أن تعلق هذه القضية بالمادة. Dan mungkin saya nak komen sikit tentang jawapan. Alhamdulillah ada yang boleh menjawab dengan bagus.
Ada yang mendapat markah tinggi, ada yang sederhana, ada yang rendah, tapi banyak yang sederhana lah. Tapi alhamdulillah ala kulli hal bisyaklin ijmal تستطيع أن تعلق هذه الأدلة بقضية التي الموجودة في امتحان. Okey. Baik, jadi perbezaan subjek usul fiqh 2 ini dengan usul fiqh 1 ialah extension daripada apa yang kamu dah belajar dalam usul fiqh 1. Okey. Jadi في هذه المادة يعني ننظر إلى learning outcome 2. Okay, nombor 2, nombor 5, nombor yang kedua tu tahdid qawaid istinbat al-ahkam syar'iyyah 'inda al-usuliyyin. Ini yang akan kita nufassil fi hadhihi al-hadaf, yani nuhaddid qawaid istinbat al-ahkam. Untuk mengeluarkan hukum tidak cukup sekadar kita mengetahui dalil-dalil syarak sahaja. Itu secara umum lah, kita tahu awak nak tentukan hukum ni dia kena ada Quran, Sunnah. Juga kadang-kadang kalau ulama tidak merujuk kepada Quran, Sunnah, ijma' qiyas, mereka merujuk kepada sumber-sumber yang lain, yang sekunder. Baik. Jadi dalam usul fiqh yang kedua ni, kita akan belajar pula untuk mengetahui dengan lebih lanjut mana perkataan yang bersifat khas, bersifat am, haqiqah, majaz dan mutlak, muqayyad. Kadang-kadang dalam Quran kita jumpa hukum yang berlawanan dengan apa yang ada dalam Quran. Okay, sebagai contoh Allah sebut yani hadhihi qadhiyah man'u huquq walidain, tahrim huquqil walidain, pengharaman berderhaka kepada ibu dan bapa. Apa dalil fil Quran? Allah Ta'ala fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Itu ayat dia. Baik, tetapi dalam fiqh ini, kalau kita baca secara literal ayat tersebut, Allah sebut, dan kita faham secara zahir ayat ialah fala taqul lahumā uffin, jangan kamu berkata uff kepada ibu dan ayah. Baik, secara zahir ayat apa yang kita faham? Kalau kita baca makna zahir dalam terjemahan kan, apa yang kamu faham daripada ayat itu? Apa ayat itu nak sampaikan? Jangan kau ajar. Jangan kau ajar, tapi ayat itu Kau ajar dengan ibu. secara zahir ayat yang kita baca dalam terjemahan itu apa maksud dia? Kalau zahir jangan cakap Jangan cakap ah. Baik. Soal guna, idza kana al-walad yadrub walidayhi, hal yajuz aw la yadrub? Pukul ke ataupun dia tendang ke, dia tampar ke, dia bunuh ke? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sedangkan orang dia cakap saja. dia dikiaskan, sebab itu dikiaskan. Sebab andai ah pun dah tak boleh, pukul lebih teruk tak boleh. Kita sebut sebagai mafhum muwafaqah. Okey. Mafhum muwafaqah. Maknanya kalau cakap pun tak boleh, mafhum muwafaqahnya kalau sekecil-kecil benda pun tak boleh, yang besar-besar lagi lah. Okey. Baik, satu lagi ayat dalam ayat Quran tentang riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang iman, jangan kamu makan riba dalam jumlah yang banyak. Baik, nak makan sikit boleh tak? Tidak, Quran sebut zahir ayat ialah makan banyak. Kalau makan sikit boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab daripada Kuliah. Wah. Ini yang kita belajar ni. Ada teknik mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah pada Quran. Kadang-kadang Quran sebut begini, yang difaham maksudnya ialah begini. Kadang-kadang yang Quran sebutkan tentang zahir nas lain, yang maksud sebenarnya lain, nasnya lain, sebab diturunkan lain. Ini yang kita kena belajar dalam usul fiqh 2 ni. Supaya kita tidak silap mentafsirkan Quran, supaya kita tidak silap apabila menjatuhkan sesuatu hukum terhadap Quran. Baik, bila sebut dalam soal halal haram, inna hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Al-maitah ini, hada ma al-maqsud bi hadhihi al-maitah? Semua jenis bangkai ataupun bangkai tertentu sahaja.
Tertentu. Ada tertentu kan. Hunakal istisna fil maitah. Walakin kalimah al-maitah hada kalimah am. Dia lafaz am tu. Kenapa lafaz am? Kerana hunaka idhafah alif lam ma'rifah ada depan tu kan, alif lam ma'rifah. Jadi diharamkan kepada semua jenis bangkai. Jadi kita tahu bila ada alif lam ma'rifah maksudnya merangkumi semua. Itu kaedah Quran yang disebutkan, yang kita akan belajar dalam usul fiqh 2 ni. Baik. Jadi ada majaz, ada haqiqah. Kadang-kadang maksud yang kita faham secara uruf lain, tetapi maksud lughahnya lain. Contohnya wa aqimus solah. Apa maksud solah? Apa makna solah? Wa aqimus solah, wajib solat. Tapi solat tu kalau kita tengok dari segi bahasa, as-salatu lughatan yakni ad-du'a. Kan maksud solat dari segi bahasanya ialah doa. Walakin fil haqiqah nafham khilaf maksud al-asal. Berlawanan dengan maksud asal, iaitu maksud yang difahami secara uruf ataupun dari segi syaraknya ialah apa maksud solat? Aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Alaysa kadzalik? Kan itu maksud solat. Baik, berlawanan dengan maksud solat doa yang asal tadi. Jadi bagaimana jadi itu? Ini di antara kefahaman maknanya antara majaz dan haqiqah, perkataan. Ini yang akan kita pelajari dalam subjek usul fiqh 2 ini. So beruntunglah kamu yang berada di Fakulti Syariah Undang-Undang ni. Mungkin pelajar-pelajar halal yang lain di IPT lain hanya belajar tentang dalil-dalil syarak sahaja, tetapi di sini di USIM ni kita belajar di FSU, bukan semua pelajar di fakulti lain ambil, khas untuk pelajar syariah, fakulti syariah sahaja. Di SMUS pun sama, di SMESIH. Kalau di FIFA lagi dia orang extend lagi. Dia orang ada usul fiqh 3, usul fiqh 4 tentang ta'arud tarjih. Tapi kamu tak ambil lah. Ta'arud tarjih satu subjek yang cukup menarik. Yang kadang-kadang kita jumpa dua dalil hadis yang berlawanan. Kita jumpa dalam Quran sebut lain, dalam hadis sebut lain. Jadi bagaimana ulama tawafukkan di antara dua dalil yang muta'aridah tadi. Dalam bab nak sertu contoh, dalam kes babi ada yang kata najis, dalam kes anjing ada yang kata 3 kali basuhan, ada kata 7 kali basuhan. Jadi bagaimana kita nak tawafukkan di antara dua dalil ini dan menatijahkan hukum yang pelbagai. Ini menariknya dalam usul fiqh, yang mana sebab itu kita tak target mula-mula, bukan kita nak target untuk berjaya semata-mata, tetapi nak memahami dengan lebih tepat. Jadi bila kamu dapat faham dengan baik, insya-Allah natijahnya juga akan baik dalam peperiksaan. Jadi nusahih an-niyah, kita betulkan dulu niat. Insya-Allah kita belajar ni satu jihad. Kita belajar kerana Allah, dan insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan urusan untuk kita sekolah dalam peperiksaan nanti. Jadi membantu dari segi kerjaya halal di masa hadapan, insya-Allah. Okey. Baik, wal an nanzur ila assessment types. هذه ماذا سنعمل؟ هناك 4 أنواع تقييم assessment types. أولا midterm test. Okay, 20%. والثانيا عندنا group assignment 20 أيضا 20%. وثم group presentation 20%. وأخيرا online final exam 40%. إذن المجموع الكلي هو 100. Boleh jelas ni? So nampak insya-Allah boleh ikut skor. Kalau nak senang, tip dia ialah pulun daripada awal. Jangan mula-mula kita slowkan gear, di akhir baru kita nak pulun, tidak. Kita kena start buat yang terbaik daripada awal. Sebab bila markah carry mark tinggi,
insya-Allah untuk final exam juga kita boleh score. At least kita dah ada 60% dah kalau boleh score 20. Dan midterm test ni saya nak lepas ni kalau boleh 20 kamu score. Tak ada yang 5, tak ada yang 10. Kan? Yang group assignment dan presentation insya-Allah saya nampak yang saya lepas banyak yang skor tinggi lah. Presentation juga. Cuma untuk presentation yang saya lepas ada yang perlu dipertingkatkan lagi lah. Jadi kita present dengan penuh bersemangat. Kan? Seolah-olah kita berpresentation di hadapan khalayak awam yang apabila mereka mendengar kita punya ucapan, kita punya presentation, mereka akan faham. Okey. Jadi kita akan skor yang kamu skor yang terbaik lah insya-Allah. Jadi final ini kita final exam itu memang kena kata ijtihad masing-masing lah, usaha sendiri ya. Baik. وثم ما هو المرجع الأساسي التي سوف نستخدم لهذه المادة؟ طيب هناك مرجعان أساسيان لهذه المادة. أولا نعتمد على كتاب الدكتور وهبة الزحيلي أصول الفقه الإسلامي. طيب وثانيا كتاب الوجيز في أصول الفقه، المؤلف هو دكتور عبد الكريم زيدان. طيب يعني هذان كتابان وضعت في كورس. Okay, kamu boleh buka kurs saya tunjuk Okay, buka dalam kurs semua saya dah letak. Okay, jangan bagi alasan kata tak ada kitab. Semua ada kitab dalam PDF saja. Okay, kalau duduk di rumah pun boleh select baca. Kan tak ada alasan lah kita tak datang ke tak tempat nak ke library sebab semua bahan sudah pun tersedia. Okey. Kurs online saya dah letak, course teaching plan pun dah ada, kutubul maraji' pun dah ada sini. Kamu klik saja dan kena rajin baca saja Baik. Baik. وهذه هي المراجع الإضافية. ilmu usul fiqh دكتور إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم، جلال الدين بن الرحمن، غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول، زكريا عبد الرزاق المصري، أصول الفقه الإسلامي، دروس وتمارين، عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، محمد حسن هيتو، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي. طيب. Selain itu boleh juga kamu baca daripada kitab usul fiqh yang STPM ke ataupun mana kalau tak faham juga boleh rujuk dalam buku usul fiqh STPM yang tulis bahasa Melayu pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Yang penting kamu dapat faham dengan baiklah apa yang kita bincangkan. Memang kena bagi fokus dan juga kena fahamkan betul-betul. So setiap kelas kalau tak faham, tolong tanya, tolong berdiskusi dan tolong bercakap. Supaya saya nak pastikan semua yang ikut kelas, tak kira lah online ke, duduk di rumah ke, duduk di kediaman ke, semua kita ni boleh faham dengan baik subjek usul fiqh ini, kerana dia amat membantulah bila di alam kerjaya nanti kan. Terutamanya bila orang minta kita contohnya bagi training pasal konsep halal dan haram kan. So konsep halal haram ni merupakan asas dalam syariat yang perlu kita kaitkan dengan usul fiqh. Dia orang industri dia tak faham. Dia faham tentang babi tu najis mughalazah je. Dia tak faham macam mana boleh menjadi daripada Allah sebut lahmul khinzir saja kemudian boleh diluaskan lagi kepada bahan-bahan babi yang lain kan. Kadang-kadang orang tanya kita, ustaz, saya baca dalam satu hadis, satu pandangan dia kata hadis untuk sertu ni 3 kali saja, itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Kenapa hari ni dalam standard kita kena cuci 7 kali basuhan dengan air tanah? Tak boleh ke pakai pandangan mazhab Hanafi yang basuh 3 kali saja? Cuma macam mana kita nak jawab tu? Ini kita kena kaitkan dengan ilmu usul fiqh. Sikit-sikit insya-Allah road to become a halal expert. Panjang lagi, ada lagi 3 tahun untuk kamu duduk di USIM ni. Lagi kemudian 1 tahun lagi akan berada di industri. Okey. Baik, والآن ننظر إلى الموضوعات التي سندرس في هذه المادة. Different with what has been present to you for last semester. So for this semester is more detailed. Saya fakulti dah minta pensyarah semua sediakan weekly teaching plan. So lebih mudah untuk kamu nak tengok minggu ni nak belajar apa kaedah yang saya akan pakai. Kemudian bila tajuk assignment nak kena bagi kan. Kemudian saya dah letak siap-siap midterm test bila,
bila nak kena submit assignment, kemudian bila nak video presentation, dan revision week. So semua dah lengkap. Jadi nak tahu belajar apa setiap minggu, kita tengoklah kepada course teaching plan ini, insya-Allah. Kalau tak ada yang sangkut-sangkut kat mana-mana, mungkin kita tempat habiskan semua tajuk ni, tak ada yang bawa ke minggu depan, kita akan habiskan. Kerana kuliah kita pun sejam saja, saya akan cubalah setiap minggu untuk habiskan satu tajuk ni, insya-Allah. Okey, nanzur ila al-mawdu'at allati sanadrus fi hadha semester. Awalan nadrus an al-lafzu bi'tibari wad'ihi lil ma'na. Tentang khas, anwa'ul khas, mutlaq, ثانيا اللفظ باعتبار وضعه للمعنى. Sambungan tentang al-amr, mujib al-amr, al-amru ba'da an-nahyi, contoh ada perintah selepas tegahan. Okey. Kemudian an-nahyu tentang kemudian al-'am, dalatul mushtarak. Apa maksud dalatul mushtarak? Lafaz yang ada banyak maksud. Okey. Jadi contohnya perkataan apa? Okey. Aula mastumun nisa, tentang ayat yang wuduk tu, aula mastumun nisa. Ma makna lamas? Sentuh, mujarrad, lams ataupun apa? Yang di situ ada 4 pandangan ulama. Ada yang kata sentuh saja, ada yang kata sentuh dengan syahwat, ada yang kata jimat dan sebagainya. Okey. Jadi ada 4 pandangan yang berbeza. Kita tengok itu dalam lafaz mushtarak. Baik, summa al-mawdu' al-thalith lafzu bi'tibar isti'malihi fil ma'na, tentang haqiqah, tentang majaz. Kemudian al-lafzu bi'tibar isti'malihi fil ma'na, ada lafaz sarih, ada lafaz kinayah. Okey. Kemudian dalalatul lafaz 'ala al-ma'na, ada wadihud dalalah, ada ghairu wadihid dalalah, ada lafaz dalalah yang terang. Kita baca petunjuk ayat jelas dan tak ada pertikaian, boleh dipahami dengan baik. Ada yang ghairu wadihid dalalah, kataan yang samar-samar sebutan, contoh macam Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa maksud istiwa 'alal 'arsy istawa tu? Apa ketetapan ataupun penelitian ulama apabila berhadapan dengan ayat yang ghairu wadihid dalalah. Ini kita akan tengok nanti ya. Kemudian dalalatul lafaz 'alal ma'na, sambungan antara mushkil wa hukmuh, ada mujmal wa hukmuh. Kadang-kadang dalam ayat ini Allah sebut kata secara ijmal saja, secara very brief kan, secara ringkas, dan perlukan pendetilan daripada hadis kan. Jadi mujmal. Mutasyabih, ada kalimat-kalimat yang hampir yang tak samar, apa ni, yang tak jelas maksudnya, yang hampir-hampir sama maksudnya. Okay? Kemudian kaifiyah dalalatul lafaz 'ala al-ma'na, ibaratun nas, isyaratun nas, dalalatul nas, iqtida'un nas. Masya-Allah, banyak kan? Banyak, jangan pening, insya-Allah semua ni kita akan belajar. Dan kita akan tengok apa ni, masya-Allah, hebatnya ulama-ulama untuk nak istinbatkan hukum. Bukan main Google macam kita aja. Bukan main baca 1-2 kitab, 1-2 posting dalam Facebook, 1-2 posting dalam Instagram terus nak menghukum, tidak. Ini proses yang berlaku dalam tahdid, yakni isdar al-fatwa. Kena kaji banyak barulah boleh mengeluarkan fatwa untuk masyarakat. Okey. Baik, summa al-mawdu' al-thalith kaifiyatu dalalatul lafzi 'ala al-ma'na, mafhum mukhalafah, macam saya sebut tadi, mafhum muwafaqah. Okey. Kemudian maqasid syariah al-islamiyah bil ijaz. Ini kita akan belajar secara ringkas dulu. Maqasid syariah, kemudian anwa' maqasid syariah wa maratibuha. Okey, man yazkur lana maqasid syariah daruriyah, ada 5. Apa dia? Kita kena jaga 5 daruriyat maqasid ni. Yang pertama ialah agama, hifzun nafs, hifzud din awalan. Thaniyan nafs, hifzun nafs. Thalithan akal, hifzul aqal. Rabi'an nasab, hifzun nasab ataupun nasal. Wa akhiran zumal, hifzu al-mal. Baik. Jadi ini kata jelas sekali ialah ijtihad wa taqlid. Ma maksud ijtihad? Ma hukmul ijtihad? Ma hukmul taqlid? Ma hukum talfiq al-madhahib kan? Taqlid boleh tak taqlid mazahib? Seorang yang tidak pandai untuk mengeluarkan hukum daripada
Quran dan Sunnah, kita hanya taklid mazhab, contoh mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali. Dan kadang-kadang kita tanpa mengetahui dalil. Sebagai contohlah, kita ambil dalam qiraatul Fatihah fi salat. Kam minkum ya'rif ma huwa dalil ala qiraatul Fatihah fi salat? Qiraatul Fatihah wajibah, alaysa kadzalik? Wajibah, ruknun min arkanis salat. Walakin kam minkum yadhkur lana أو يحفظ ما هو الدليل على وجوب قراءة الفاتحة. Boleh. Kalau ada saya bagi RM10. Nak baca tapi tak ingat doktor. Tak ingat, tak main ayat, dia kena ingat. Okey. Itu satulah. Tentang Dukung. Dukung. Kunut ke apa. Dalam beg. Dekat bahagian laptop. Okay, semua jawapan tu ada tapi dalam kitab kan. Tak mahu kitab, tak mahu ingat dalam kepala ni. Jadi taklid mazahib baru satu. So kita ni muqallid ke ataupun awam ni. Muqallid ialah orang yang mengetahui, dia ikut, dia tahu dalil. Kita ni ikut tak tahu dalil. Kan, so kita ni adalah orang awam. Dan untuk orang awam ni, adakah tertakluk kepada keputusan ataupun hukum mazhab atau dah. Baik. Okey, itu kita akan tengok. Satu lagi talfiq, kan? Hukum talfiq al-mazahib. Orang yang suka memilih tatabbu' ar-rukhas. Ikhtiyar, yani ara'ul as-sahlah ar-rukhas fi jami' al-mazahib. Dia pilih pendapat-pendapat yang ringan daripada setiap mazhab dan juga akhirnya mewujudkan satu lagi mazhab baru untuk dia, itu tatabbu' ar-rukhas. Ambil pandangan yang mudah dalam mazhab Syafi'i. Contohnya dalam bab sentuh perempuan ajnabi, dia ambil mazhab Hanafi. Kan? Tapi untuk wuduk tak ikut pula mazhab Hanafi, ikut dalam mazhab Syafi'i. Kan? Dalam bab-bab pegang anjing, dia ambil mazhab Maliki yang mengatakan anjing tidak najis. Kan? Begitu. Itu maksud talfiq. Jadi hadza sanadrus fi al-ijtihad wa taqlid. إذن واضح إليكم ماذا سندرس في هذه المادة؟ gambar. Wadah insyaAllah. Yang taklid mazhab tu nanti yang modul 8 Ini taklid mazhab ini dalam minggu ke-14. Tapi saya akan bagi kamu buat assignment untuk dua tajuk ni. Tajuk maqasid syariah dengan tajuk ijtihad wa taqlid. So kamu dapat menerokalah pandangan ataupun pendapat ulama bagi kes-kes yang melibatkan ijtihad, taklid dan juga maqasid syariah. Okey, yang lain mungkin dalam bentuk tugasan, dia akan dikira markah lah apabila kamu menghantar. Jadi saya ingatkan supaya semua bagi komitmen dan juga menghantar tugasan dengan baik, dengan sempurna insya-Allah. Dan saya nak repair lah dan juga nak improve kamu dari segi bagaimana kita menghasilkan assignment yang baik dari segi citationnya, supaya dalam penulisan akademik ni dia bila orang baca penulisan kita yakin. Bukan sekadar kita main tulis je, copy and paste, tidak, tapi kena ada seni untuk menulis assignment. Baik. Hadaf di course teaching plan. Baik. Ada soalan, kita pindah ke yang berikutnya. Baik, والآن ننتقل إلى هذا بشكل عام. إذا في هذا يعني في هذا الأسبوع ندرس بشكل عام، يعني حتى نحصل على صورة العامة لهذه المادة. طيب، هذا هو موضوع أصول الفقه. أصول الفقه درسنا قبل هذا في السمستر الماضي. تعريفه ومباحثه الأساسية. يتكون علم أصول الفقه من 3 عناصر. أولا الأدلة الشرعية إجمالا، وهي قسمان، يعني الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها. Kita dah belajar semua ni kan. Baik. ثم ثانيا الأحكام الشرعية الكلية والبحث فيها من حيث الحاكم.
Hakim huwa Allah. Siapa yang menetapkan huwa Allah. Wal mahkum alaih. Al mahkum alaih yakni al mukallaf alladhi taqa' alaihi al ahkam. Jadi kita dah belajar ni, siapa yang menentu wadi' hukum ialah Allah. Al mahkum alaih, hukum tu, khitab itu hukum ditujukan kepada siapa? Kepada mukallaf. Kemudian al mahkum fih, jadi fi'l mukallaf. Mahkum alaih, insan tu mukallaf. Mahkum fi ialah perbuatan mukallaf tu yang berkait dengan hukum. Baik, thumma al-ahkam syar'iyyah. Darasna an ahkam taklifiyah min wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Wa kadzalika ندرس أيضا في السمستر الماضي كيفية تعرف على الأحكام. Macam mana nak tahu wajib, macam mana nak tahu mandub, macam mana uslub yang digunakan untuk mengetahui mubah, tentang makruh, haram. Ingat lagi tak? Kalau siapa tak ingat, kena ulang-ulang balik. Kena sentiasa ulang. So maknanya bukan kita dah lepas exam kita ingat, lupa, tapi biar ingat supaya nanti mana tahu kan ada masyarakat Depok kita untuk bagi kuliah sampai kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum ni. Orang biasa baca hukum secara umum, tapi kita boleh huraikan, kaitkan macam mana jadi wajib. Tak ada perkataan haram, tapi macam mana boleh jadi haram? Itu kena kena review, kena revision balik ya. Siapa yang tak ingat. Baik, kadzalik nadru aidan fi semester darasna an ahkam al-wad'iyyah. Sebab, rukhsah, sebab, syarat, mani', rukhsah, azimah, sihah, mutlan, qada, ada, i'adah. Ingat lagi tak? Ya, siapa boleh sebut al-farqu bainal 'adah wal i'adah? Siapa ingat? Ingat tak? Ada, i'adah. Apa beza? Kan? Kita sudah sebutkan nawaitu usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Bila masa kita pakai ada, bila masa kita pakai i'adah? I'adah bila kita nak ulang. Bila kita ulang? Bila kita nak ulang? Contohnya orang tu dia dah solat adaan zuhur. Lepas tu tiba-tiba dia keluar rumah kan. Dia nampak ada orang dekat masjid tu solat Jumaat, baru nak solat Jumaat zuhur. So dia nak ulang solat tu dengan jemaah tu. Masya-Allah. Liana Liana. Dia Liana ke? Ya, Liana. صحيح يا جنى صحيح. يعني نصلي في البيت فرديا ثم عندما نخرج من البيت ننظر في المسجد المصلين يصلون جماعة فيسن لنا أن نعيد الصلاة. Okey. Kadang-kadang i'adah ni kita tunaikan di luar kharij waqti solat. Mungkin tu qada lah. Qada. Okey, i'adah. Baik, okey. Kemudian turuq istifadatul ahkam syar'iyyah dan istihad wa taqlid. Ini turuq istifadatul ahkam yang kita akan belajar. So tentang hukum-hukum ni, ini di antara komponen dalam usul fiqh lah. Ada 3, ada dalil, hukum dengan kaedah cara kita nak berfaham hukum. Baik. Mawadhi' kitab usul fiqh di mana-mana pun inilah subjek yang akan belajar. Jadi tamhidnya tentang ni kita dah sentuh semester lepas. Kemudian adillah syar'iyyah, ada muttafaq alaiha, ada yang mukhtalaf fiha, hukum syarak dan juga turuq istifadatul ahkam. Baik. Jadi usul fiqh yang kedua ni kita nak tengok di sini. Dalam part yang kedua ini Quran dan juga sunnah ni. Fokus kepada sini dan kita nudaqiq fi hadhihi al-qadhiyah, fi hadzal mawdu'. Baik, kerana Quran dan sunnah umum. Kan, tetapi bagaimana kalaulah dalam Quran ini kita jumpa perkataan-perkataan yang kalimah mushtarak. Contohnya mushtarak lagi selain pada perkataan lamas tadi ialah wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Kan, perkataan quru' itu ialah kalimah mushtarak li'annahu yahtawi ala li'annahu tahtawi ala ma'nayain. Dua maksud untuk quru' kan. Ada yang kata haidat, thalatha haidat, ada yang kata thalatha tuhur, thalatha athhar, 3 kali suci kan. Baik, itu di antara contoh mushtarak. Ada lagi yang lain. Jadi yang menatijahkan
yang menatijahkan hukum yang pelbagai oleh para ulama. Ada setengah ulama yang menerima hadis sebagai mukhassis amil Quran. Kan? Ada ulama yang tidak menerima hadis sebagai mukhassis amil Quran. Mukhassis maksudnya hadis boleh tak dia mentakhsiskan hukum umum Quran. Ini juga memberikan kesan kepada hukum syarak. Bagi contoh, hukum nazbah al-baqarah zabihah biduni qira'ah basmalah. Yajuz atau la? طيب. سؤال إذا كان المسلم يذبح البقر بدون ذكر اسم الله، لا يذكر بسم الله، لا يقرأ بسم الله، حرام أو حلال؟ Halal atau haram? Haram. Dia Muslim tapi dia tak baca bismillah. Sengaja, sama ada sengaja ataupun dia terlupa. Halal atau haram? Haram. Lal. Dua-dua betul jawapan. Halal bagi mazhab Syafi'i, haram bagi mazhab Hanafi. Kenapa jadi dua hukum berbeza? Lianna fil Quran wajadna dalilan qala Allah Ta'ala wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Kan? Jangan kamu makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah padanya ketika sembelih. Baik, hadza dalil fil Quran. Jadi zahir ayat mengatakan bahawa haramul akli al-zabihah alladhi la yuzkar fihi bismillah. Wadah? Tu. Kemudian kenapakah mazhab Syafi'i kata halal dan mazhab Hanafi kata haram? Mazhab Hanafi wadah annahu ya'tamid ala hadha dalil. Dia pegang pada dalil Quran tadi. Jadi jelas haram. Walakin 'inda Syafi'i hum ya'tamid ala dalil akhar wa huwa min al-hadith. Apa dalilnya? Nabi kata zabihatul muslim halalun zakara ismallahi alaihi am lam yazkur. Sembelihan seorang muslim adalah halal sama ada dia sebut nama Allah ataupun tidak sebut. Sama ada dia baca bismillah ataupun tidak, sama ada sengaja tinggalkan ataupun terlupa baca bismillah. Jadi ainal Imam Syafi'i yaqbal hadzal hadis ka mukhassis 'amil Quran. Jadi ini metod ni. Sertakan metod kenapa ada dua pandangan yang berbeza dalam kes ini. Baik. Jadi bagi mazhab Syafi'i yang menerima hadis sebagai mukhassis 'amil Quran, maka hukumnya adalah halal. Walakin 'inda Imam Abu Hanifah hum la yaqbal al-hadis ka mukhassis 'amil Quran. Mereka tak terima hadis ni sebagai untuk mukhassis 'amil Quran. Kenapa tak terima? Kerana dari segi kedudukannya Al-Quran huwa qat'iyyu dalalah, qat'iyyu thubut. Khilafan lil hadis, al-hadis huwa dhanniyyu thubut. Dari segi sanadnya hadis ini kedudukannya ialah tak sama macam Quran. Quran ni qat'iyyu thubut. Dari segi sanadnya ni memang tak ada khilaf. Semua orang baca Quran. Kan? Quran yang ada di Amerika ke, di Jepun ke, di Malaysia, di Arab Saudi, Quran itulah kita baca. Tak ada selisih langsung. Walakin al-hadis dhanni thubut. Dari segi sanadnya ada yang status sahih, ada yang status hadis ahad. Baik, atas dasar itu Imam Syafi'i berpendapat oleh kerana kedudukan yang tak sama, maka hadis tak boleh mentakhsiskan amil Quran. Jadi wujudlah pandangan dia, pegang dengan Quran saja, wajib baca bismillah. Tak baca maka haram. Baik. Jadi dalam standard kita, standard halal jakim, diraihkan pendapat mazhab Hanafi ini, jadi wajib baca bismillah lah. Kalau tidak, tak halal. Okay. Walaupun dalam mazhab kita dah harus kan, tapi kalau tak boleh lah sebab kita nak pasarkan ayam kita ni ke negara lain juga yang berkemungkinan bermazhab Hanafi. Kan kalau kita letakkan standard kata baca bismillah ni sunat. Jadi
ayat kita tak halal bagi mazhab yang penduduk mazhab Hanafi. So boleh nampak tak? Inilah yang kita akan belajar dalam subjek ni, usul fiqh. Kan? Jadi yang menyebabkan perbezaan itu juga adalah kerana yang kita sebut tadi tentang amr wal nahyu, al-umum wal khusus, itlaq wal taqyid, haqiqah wal majaz, zuhur wal khafa, mantuq wal mafhum wal ma'qul. Sampai tu saja. Sampai kat sini. Ta'arud wal nasakh ni, ini pelajar FIFA akan sambunglah. Kita untuk semester ni sampai usul fiqh 2 saja. Itu pun kalau boleh kuasai 2 usul fiqh 1 dan 2 ni sangat-sangat baguslah. Kan? Skor, kalau dapat skor semua dapat A, saya tak pertikaikan kalau betul-betul faham insya-Allah. Okey. Boleh Ihya dan juga yang lain-lain, Yana dan lain-lain. Rekza. Okey. Ni kita sebut secara berikhtisar lah taqsimat al-lafaz. So minggu ni kita ambil dulu point dia. General overview what will be learned during this semester. اللفظ العام يعتبر وضع اللفظ المعنى الخاص العام المشترك المؤول باعتبار استعمال اللفظ المعنى حقيقة والمجاز والصريح والكناية. Kemudian باعتبار دلالة اللفظ على المعنى ada ظاهر الدلالة خفي الدلالة, ada yang lafaz zahir, lafaz nas, mufassar, muhkam, ada yang khafi, muskil, mujmal, mutasyabih. Kan? Untuk di sisi Hanafiyah, untuk kaifiyah dalalatul lafaz 'ala al-ma'na, ada ibaratun nas, isyaratun nas, dalalatun nas, iqtida'un nas, mantuq dan mafhum, mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah, macam-macam. Mafhum syarat, mafhum sifah, mafhum ghayah, mafhum adad, mafhum laqa, mafhum al-hasri. Okey. Bi'tibari wad' al-lafaz lil ma'na ada khas al-'am mushtarak al-mu'awwal, di bawah khas adalah mutlaq muqayyad al-amr wan nahyu. Agak-agak boleh ikut dah. Okey, macam mana pandangan setelah melihat general overview ni? InsyaAllah boleh kan? InsyaAllah boleh. Dan jangan rasa tak boleh. Jangan down awal. Kan? Kita cara nak faham senang je. Saya punya cara saya belajar lah. Saya pun pernah berada di tempat antum lah. Di USIM juga dulu kan. Jadi cara saya belajar ialah kita bagi fokus ketika dalam kuliah. Tak faham tanya. Biarlah orang ni tak tanya pun. Kita tanya. Jangan malu ke orang. Yang kita tanya, penting kita faham. InsyaAllah. Jadi bila kita faham dalam kuliah, bila kita nak baca sendiri, kita akan tak ada masalah. Okey. Jadi lebih baik lagi, ini nas yang saya bagi nota-nota ni adalah ringkasan daripada kitab. Jadi siapa kita nak talaqi kitab kulit ke kulit tak sempat. Kan masa pun sejam saja. Ada dalam seminggu. Jadi yang lain-lain itu kita kena penuhkanlah masa kita sebagai pelajar ni, jangan buat benda-benda yang sia-sia. Jadi rebut peluang yang ada sepanjang kita tempoh 3 tahun ni, memang kita fully fokus on learning. Baca betul-betul. Kalau boleh baca buku, baca pergi habis. Tak faham tanya. Itu cara belajar. Jadi sebelum masuk kelas baca dulu. Saya akan bagi nota insya-Allah. Sebelum kelas saya akan bagi nota. Cuba baca dulu, faham tak faham kemudian. Yang penting dapat faham. Kalau boleh buka kitab yang rujukan asasi dalam Dr. Wabah Zuhali ataupun kitab Abdul Zaidan pun boleh, dengan bahasa yang mudah juga tu. Jadi tikkan poin-poin yang tak faham. Jadi mudah bila masuk kelas kita dah preparation dan kepala kita dah nampak apa yang tak faham, tanya kepada saya. InsyaAllah kita akan berkongsi dan saya akan bimbing sampai kamu faham. Kan? Itu kaedah kita. Okey? Baik. Ila huna hal ladaikum soal? Okey, siapa nak cakap sepatah dua kata tentang apa yang saya bentangkan tadi? Kita tak ada ni untuk grup dekat MS Team Ada apa ni Ihya? Grup dekat MS Team tak ada Ke ada? Google? Grup lah tu. Oh, grup. MS Team. Kamu masuk ni belum Belum. Saya tak jumpa lagi. Ni call biasa. Sebenarnya grup kita yang saya lepas usul fiqh 1 dah ada. Cuma itulah, nak pakai grup yang sama pun boleh, tapi saya buat dulu ni sebab kita nak ada pengasingan lah. Okey, tak apa, nanti saya akan add balik semua kamu dalam grup ni, dalam grup ni. So
Tak perlu saya hantar link lah. Siap-siap ni boleh masuk je dalam ni okey, itu je lah. Baik. طيب هل لديكم سؤال يعني بناء على ما قدمتم لكم قبل قليل؟ Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak tanya tadi Ustaz dia cakap pasal standard JAKIM guna meraihkan mazhab lain juga kan? Yes. Maksudnya JAKIM meraihkan empat-empat mazhab ke Hanafi dengan Syafi'i je? Semua mazhab. Oh, okey. So JAKIM tu halal untuk semua mazhab lah? Yes, mesti kita nak pasarkan ayam kita kat Malaysia dah. Mesti nak pasarkan kat Brazil, kat India, kat semua kan. Jadi ketetapan tu dia bukan ambil, maksud saya dia ambil mazhab Syafi'i ataupun Hanafi, tidak. Dia akan meraihkan pandangan yang paling orang kata apa, paling syadid lah, lebih kurang macam tu lah kata-katanya. Contoh dalam mazhab dalam bab sembelihan. Dalam bab sembelihan ni, kalau ikut mazhab Syafi'i, hanya wajib diputuskan 2 urat sahaja, iaitu halqum dan marid. Adapun urat wadajain yang kecil itu sunat. Tapi dalam standard halal, wajib diputuskan ke 4 urat. Dan pandangan yang wajib putus 4 urat ialah pandangan mazhab Hanafi. Jadi, sebab kalau kita buat standard atas mazhab Syafi'i, jadi orang mazhab Hanafi akan pertikaian pasal apa ni? Tak putus 4 urat. Jadi dalam untuk pembentukan standard ni tak boleh ambil pandangan yang paling rendah, tapi kita ambil the highest one. Okay, to secure that we can market our product to whole the world, to all of the world. Okay. Terima kasih Ustaz. Doktor, Nah, bab tafslik mazhab mana kita mencampur-campur mazhab ni, macam mana kalau kan kita kan tak boleh sesuka hati nak ambil macam in our daily life, macam buat wuduk nak ikut Syafi'i, buat solat nak ikut Maliki, kan tak boleh sesuka hati kan. Jadi macam mana kalau orang tanya pasal tafslik mazhab ni, macam mana nak jawab yang macam mana nak jawab dia? kita ikut ni lah, macam Malaysia ni mazhab, kita taklid mazhab Syafi'i lah dalam pembentukan hukum hakam di Malaysia ni dalam mazhab Syafi'i kan, walaupun kita pun tak berapa nak Syafi'i pun kan. Tapi sebanyak daripada kita kecil, cara kita kelas kafah, fardu ain di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, sampailah ke peringkat universiti ni, kita banyak berujuk kepada pandangan mazhab Syafi'i. Itulah. So kita ni boleh kata muntabi' lah, pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau dari segi kategorinya, macam lagi kategori orang awam. Kerana kalau ikut dari segi takrifan muqallid tu, alladhi yuqallid al-mazahib bi ma'rifati dalil, yang mengetahui dalil. Jadi kita ni, kita hanya tahu kesimpulan hukum saja, tapi dalil tak ni. Tapi benda tu boleh diubah, sebab tu kita belajar sikit-sikit peringkat-peringkat sekolah menengah, mungkin ada talaqi dengan guru-guru pondok dan sebagainya, peringkat apa ni, IPT, kita pun belajar fiqh ibadat, buka kitab fiqh haji. So sikit-sikit kita dah tahu dalil-dalilnya. So kita kena berubahlah daripada muntabi' tu kepada orang awam tu kepada muqallid. Itu akan makan masa, insya-Allah. Okey. Yang penting kita tidak boleh selesa dengan keadaan kita semasa. Sebab kita nanti akan pergi, kita akan jadi sembeli, kita akan jadi pembimbing. Jadi takkan ustaz-ustazah ni kita nak jadi macam orang awam. Kita kena setiap hal kena berubah, kena ada penambahan, added value dari segi ilmu tu. Okey? Baik, insya-Allah. Jadinya kalau ada orang tu dia nak buat timbak wuduk tu, pegang isteri tak batal, lepas tu bila solat tu kan yang maliki, yang tangan tak perlu dekat dada kat perut kan. So dia nak buat dia punya nafsu nasi macam kira boleh lah, tak ada masalah. Senang saya cakap ikut mazhab Syafi'i lah. Kan? Sebab orang yang nak pegang kepada pandangan mazhab Hanafi ni, dia berwudu adakah dia ikut mazhab Hanafi? Sebab mazhab Hanafi lain dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi wajib membasuh rambut semua kali, wajib basuh. Bukan lap macam kita, wajib basuh. Kan? Dan juga benda-benda yang membatalkan wudu dan sebagainya yang lain-lain tu kena fahami. Solat kita ikut mazhab mana pula?
Syafi'i pula. Kan? Kalau nak pakai mazhab Hanafi tadi, kemudian solat tak ikut pandangan mazhab Hanafi. Jadi senangnya kita kena yakin. Senang saya nak bagi analogi macam ni lah. Kita nak sampai ke satu tempat kita tak faham. Kita baca Quran, sunnah, kita tak tahu nak faham, dan sunnah pun kitab Arba'in Nawawiyah pun tak habis lagi dibaca. Kan? Banyak lagi hadis-hadis yang lain. Jadi apa kata kalau kita pakai saja apa yang telah pun dikemukakan dalam mazhab Syafi'i, kerana masing-masing ulama ni dah menetapkan hukum yang telah pun mereka kaji. Senang. Jadi so umpamanya kita nak pergi ke Kuala Lumpur, kita tak pernah pergi Kuala Lumpur, kita duduk di mungkin di Kelantan, Kedah, mana salah yang ke kampung, tak pernah sampai, tak pernah keluar kampung. Ada 4 buah bas ni. Satu ikut jalan tepi pantai dekat belah Ipoh Tanjung Karang tu. Satu yang ikut highway, satu yang ikut jalan Sungai Siput. Tapi semuanya nak menuju kepada KL juga. Jadi nak senangnya kita naiklah mazhab bas yang biasa orang naik. Jangan kita pindah-pindah bas ni, takut tak sampai. Jadi ikut mazhab Syafi'i ikutlah. Tapi itulah maknanya memudahkan, sebab semua ulama ni dia ada metod dan juga mazhab masing-masing lah untuk menetap hukum. Okey, faham? Tapi kalau boleh dah jadi mujtahid mutlak nanti, ataupun mujtahid yang boleh keluarkan hukum sendiri, boleh daripada faham bahasa Arab betul-betul, boleh dah kot jadi mujtahid. Imam Nawawi yang tak mujtahid pun ikut mazhab Syafi'i. Takkan kita tak nak susah nak ikut mazhab kan? Ibnu Taimiyah yang orang dengan pendapat dia pun mazhab Hambali. Kan? Jadi mereka tepah kepada imam-imam mazhab. Itulah. Okey, wa akhiran. Ini yang terakhir ialah saya nak sebutkan, nak berikan anugerah sikitlah kepada subjek selepas, ya. Okey. Apa dia? Best Student Award for Usul Fiqh Wahid. Okay. Afdal al-majmu'ah, majmu'ah thalithah. A'dha'uha Nurul Hidayah binti Abdul Razak, Nurul Atiqah Alia bin Nur Azman, Nur Diana Batrisha binti Suhaimi. Afdal al-muqaddim Muhammad Khairul Islam bin Kahawuddin. Okay, mabruk. Wa afdal talib lil maddah Nurul Hidayah binti Abdul Razak. Okey. So dapat hadiah apa ni? Saya akan bagi CD penghargaan, pengiktirafan kerana cemerlang dalam subjek, dan insya-Allah mungkin juga ada hadiah lain, buku yang saya tulis sendiri saya akan bagi juga kepada para pemenang ni insya-Allah. Jadi untuk SEM ini mudah-mudahan ada lagi yang akan mengisilah Afdal Majmu'ah, Afdal Muqaddim dan juga Afdal Talib lil Maddah. Okay, kalau semua cemerlang kita bagi hadiah kat semua insya-Allah. Okey. Ila huna faqat liqa'na fi hadzal yawm. Jadi untuk minggu ni kita untuk tutorial tak ada lagi lah, kita bagi masa dulu untuk mungkin ada nak ringan-ringan dulu. Jadi minggu depan baru kita akan start dengan kuliah dan juga dengan tutorial. Baik, cumanya untuk kelas yang hari Isnin tu saya nak minta pandangan kalau hari Isnin boleh ataupun tidak lah. Okey, yang 11, 12 dan 12, 1 ni sebab kuliah kita hari Selasa. Dan biasanya kalau tutorial buat sebelum kuliah, dia macam perbincangan tu tak berapa nak menarik sangatlah sebab dah sejuk kan. Habis Selasa, hari Isnin baru nak bincang. Jadi saya nak cadangkan kalau ada ruang kosong lah untuk student TLD 3 dan 4 ini. Jadi mungkin kuliah boleh dianjakkan pada hari Selasa ni ataupun Rabu ataupun Khamis ataupun Jumaat. Tapi kalau boleh buat hari Selasa ataupun Rabu lah. Kalau tak ada masa sangat hari Khamis pun boleh jugalah. Yang penting tutorial ni ialah selepas pada kuliah. Okey. Saya boleh bincang dulu dengan ahli kumpulan yang lain waktu mana yang sesuai, nanti boleh cadangkan kepada saya. Okey. Nak buat kalau hari Rabu boleh, pagi yang kosong lah. So jadual waktu ni boleh rujuk juga. Selain pada ni insya-Allah saya free. Okey. هل لديكم سؤال آخر قبل أن ننهي هذه المحاضرة؟ لديك سؤال عليك؟
طيب لو ما في سؤال فنكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في المحاضرة الثانية. تفضل. Kita ada guna buku ke? Okey, buku untuk usul fiqh 2 ni tak ada. Usul fiqh 1 ada, yang buku kuning tu buku muqarrar. Buku kita ialah kitab 2 tadi tu, kitab asasi tadi, Dr. Wahab Zuhaili dan juga Abdul Karim Zaidan. Dan siapa yang boleh ambil PDF tu, kan download PDF. Mungkin siapa nak beli pun boleh, kalau tak, yang tak rasa tak selesa mata nak tengok dalam ni, boleh beli buku lah. Boleh beli, siapa yang berkemampuan. Tapi siapa yang rasa tak perlu, aku dah cukup dengan PDF ni, boleh pakai kitab tu saja. Paling senang nak print, kalau nak print pun boleh lah. Jadi setiap tajuk sebelum kuliah tu bolehlah print 1-2 tajuk yang berkaitan tu, baca dulu. Dan saya akan bagi nota kuliah ni insya-Allah sebelum kuliah, saya akan letakkan siap-siap dalam box. Kamu boleh rujuk kat situ je. Okey. Wadah? Hal hunaka soal akhar? Baik. طيب لو ما في سؤال فنكتفي بهذا القدر ونختم لقاءنا في هذا اليوم بقراءة تسبيح كفارة وسورة النصر. سبحانك اللهم